Selamat datang, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan seluruh Malaysia hari ini yang mungkin beratus juta tak pernah mengetahuinya. Pendedahan rahsia demi rahsia Najib di mahkamah. Akhirnya satu lagi rahsia besar Najib didedahkan di mahkamah. Berita sepenuhnya. Bila SMS tak dibalas, saya rasa Najib terlibat sesuatu yang tak kena, kata bekas pengerusi 1MDB. Bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa beliau merasakan Datuk Seri Najib Tun Razak terlibat dalam salah laku kewangan syarikat itu dan ada yang tidak kena berlaku dalam syarikat. Muhammad Bakir, 68 tahun berkata, perkara itu menjadi antara sebab utama beliau memutuskan untuk meletak jawatan pengerusi serta ahli lembaga pengarah BOD 1MDB pada 2009. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata, sebelum menyerahkan surat peletakan jawatan, beliau telah menghantar SMS khidmat pertahanan ringkas kepada bekas Perdana Menteri itu, maklumkan beberapa perkara yang diarahkan oleh BOD kepada pengurusan 1MDB tetapi tidak dipatuhi. Namun saya tidak menerima sebarang maklum balas daripada Najib. Tidak terlintas di fikiran saya untuk melaporkan kepada mana-mana pihak berkuasa berkaitan salah laku kewangan pengurusan 1MDB, kerana saya mengandaikan bahawa saya telah pun berbuat demikian melalui SMS yang dihantar kepada Najib. Saya berharap Najib akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pengurusan 1MDB jika beliau mendapati sebarang salah laku di pihak mereka. Memandangkan kebimbangan saya itu tidak mendapat perhatian Datuk Seri Najib kerana beliau tidak membalas SMS saya merasakan beliau terlibat dalam sesuatu yang tidak kena berlaku tanpa pengetahuan saya. Ini antara sebab utama saya memutuskan untuk meletakkan jawatan, kata Muhammad Bakir ketika membaca kenyataan saksinya semasa perbicaraan Najib dalam kes penyelewengan RM2.3 bilion daripada dana 1MDB. Semasa pemeriksaan utama oleh Ketua Pasukan Pendakwaan Datuk Seri Gopal Siram, saksi itu berkata, beliau mendapati luar biasa apabila Najib tidak membalas SMS-nya kerana tertuduh biasanya membalas mesejnya dan juga bukan kali pertama beliau menghantar mesej kepada bekas Perdana Menteri tersebut. Muhammad Bakir berkata, beliau meletak jawatan pada Oktober 2009 sebagai tanda protes dan tidak mahu terlibat dalam sebarang perbincangan atau keputusan lanjut berhubung 1MDB. Beliau memutuskan untuk tidak menyerahkan surat peletakan jawatannya secara pribadi kepada Najib, tetapi mengarahkan setiausahanya menghantar surat itu ke pejabat Perdana Menteri. Saya buat demikian kerana jika saya menghantar sendiri, beliau mungkin akan meyakinkan saya untuk kekal. Saya tidak mengumumkan peletakan jawatan saya pada masa itu untuk menjaga reputasi Najib, katanya. Saksi itu berkata, isu yang membawa kepada peletakan jawatannya termasuk pemindahan US 1 bilion tanpa kelulusan lembaga pengarah, kegagalan menjalankan penilaian ke atas usaha sama Petrosaudi International Ltd PSI, kegagalan melantik penilai bebas untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan boleh dipercayai mengenai nilai aset syarikat usaha sama, dan kegagalan dalam pelantikan 3 orang wakil dalam syarikat usaha sama. Najib, 68 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubuhan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Collins Lawrence Square bersambung esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang pendedahan terkini di mahkamah ini. Sebelum kita berpisah, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dan ulasan terkini yang daripada channel hebat ini. Semoga kita sama-sama menjaga Malaysia ini. Kita jaga kita,
Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, tol percuma tambah keceriaan rakyat sambut Hari Raya, pukulan kepada kegagalan Tun Mahathir. Berita sepenuhnya. Sebahagian daripada mereka yang tinggal di ibu kota sekarang ini sudah pun berada di kampung masing-masing untuk menyambut Hari Raya yang dijangka disambut pada hari Selasa. Setelah 2 tahun tidak dapat pulang berhari raya kerana kekangan PKP, kepulangan ke kampung pada tahun ini tentu saja amat-amat menggembirakan mereka. Lebih berganda lagi, kegembiraan tahun ini ialah kerana selain dibenarkan mengeluarkan caruman KWSP sebanyak RM10,000, tol di laluan lebuh raya utama itu juga diumumkan percuma. Di samping tol percuma di lebuh raya utama, banyak lebuh raya lain turut memberi potongan sebanyak 50% dan ianya terpakai untuk semua jenis kenderaan. Tol percuma dan diskaun itu berkuat kuasa selama 3 hari sebelum ketibaan hari raya dan 2 hari lagi pada hujung minggu depan ketika mereka mahu kembali ke ibu kota semula. Bagi rakyat kebanyakan, ini adalah hadiah paling menggembirakan untuk hari raya tahun ini. Beberapa saudara mara dan kawan-kawan tidak menyembunyikan kegembiraan mereka dapat pulang ke kampung berhari raya dengan tol percuma pada kali ini. Meskipun ada kesesakan jalan raya, ianya terubat dengan tol percuma itu. Mengimbas tentang tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan tol percuma dan diskaun sehingga 50% pada tahun ini, semua ini sebenarnya adalah petanda kelemahan dan kegagalan Tun Mahathir Mohamad selama memimpin kerajaan PH selama 22 bulan sebelum ini. Kalaulah janji menghapuskan tol benar-benar ditunaikan setelah PH berjaya menjadi kerajaan sebagaimana ianya telah dimanifestokan dalam PRU 14 lalu, Ismail Sabri mungkin tiada peluang langsung mengumumkan tol percuma dan diskaun 50% untuk hari raya tahun ini. Tetapi disebabkan kegagalan Tun Mahathir itu malah melukakan hati rakyat dengan mengatakan manifesto bukan kitab suci, itulah yang menyebabkan bermulanya penolakan serta bercambahnya kebencian. Apa yang berlaku selebihnya kepada PH dan Tun Mahathir adalah suatu sejarah, tetapi banyak iktibar yang boleh diambil daripadanya. Bayangkan, dapat tol percuma untuk hari raya pun sudah cukup membuatkan rakyat gembira. Apatah lagi jika percuma buat selama-lamanya. Dalam hal ini, di samping pengajarannya ialah jangan main-main dengan janji kepada rakyat. Kita juga jangan sekali bersikap khianat dan tikam kawan sendiri apabila beroleh kuasa. Hari ini dengan apa yang dilakukan Ismail Sabri berkaitan tol itu, tidak dinafikan beliau telah meraih laba politik yang lumayan daripadanya. Di samping merupakan pukulan terhadap kegagalan Tun Mahathir. Ia bukan salah Ismail Sabri kerana sebagai Perdana Menteri yang telah dinamakan UMNO sebagai poster boy bagi menghadapi PRU 15 datang, selain tugasnya ialah memberi kesejahteraan kepada rakyat, beliau juga semestinya akan berbuat sesuatu yang boleh membuatkannya disukai serta menambah undi buat dirinya. Siapa yang tidak mahu kekal lebih lama sebagai Perdana Menteri? Maka turut dipercayai banyak lagi pengumuman yang akan melegakan hati rakyat akan dilakukan Ismail Sabri selepas ini. Semua orang yang jadi Perdana Menteri pasti akan berbuat hal yang sama, kecuali Tun Mahathir dan menteri-menteri kabinet dalam kerajaan PH yang tidak berani berbuat sesuatu untuk memperingatkan Perdana Menteri tentang janji manifesto ketika itu. Ada kawan dalam UMNO berkata, kalau PRU 14 dulu antara sebab yang memenangkan PH ialah janji tol percuma beserta mungkin beberapa sebab yang lain, tol percuma di hari raya yang diumumkan Ismail Sabri tahun ini tidak mustahil menjadikannya mampu kekal lagi sebagai Perdana Menteri. Ditulis oleh Sahbudin Husin.
Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.